Baik, poin yang ke-26, ikhlas dalam menuntut ilmu dan menjauhi berbangga dengan ilmu. Para pelajar dan orang alim mestilah ikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu. Tidak bertujuan kecuali untuk memelihara agama, mengajar manusia dan memberi kemanfaatan kepada mereka. Bukan untuk mendapatkan kedudukan, harta, sanjungan manusia dan pangkat dikatakan alim, berbangga di hadapan manusia atau untuk berdebat. Semua ini adalah tujuan yang tercela, menggugurkan amal dan menjerumuskannya ke dalam kemurkaan Allah. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya dituntut untuk mendapat keredaan Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapat bau syurga pada hari kiamat. Baik, ini satu peringatan kepada kita dalam menuntut ilmu. Apatah lagi hari ini menjadi satu fenomena yang sangat biasa. Ibu bapa menyuruh anaknya belajar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Maksudnya dari awal niat menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Maknanya untuk urusan dunia. Niat belajar masuk sampai universiti, belajar tinggi-tinggi untuk kerja gaji besar. Untuk berada dalam kedudukan yang dipandang oleh masyarakat. Ini semua adalah kita katakan konsep-konsep menuntut ilmu yang Nabi SAW bagi tahu tidak akan dapat mencium bau syurga. Na'udzubillah min dzalik. Sia-sia kan? Umur kita daripada start 5 tahun dah masuk tadika sampai 24 tahun, 19 tahun atau 20 tahun kita belajar di bangku, bermula daripada bangku tadika, bangku sekolah sampai masuk universiti, bahkan ada yang lebih daripada 20 tahun belajar. Itu semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia. Dan kita kerugian, kita rugi yang maksudnya adalah kita menuntut ilmu dengan niat-niat dunia. Baik, dia bagi contoh detail kat sini tentang apakah contoh-contoh niat. Elok juga kita tengok, kadang-kadang kita no idea apa dia niat-niat yang tak baik ni. Baik, niat-niat yang tak baik ni antara contohnya mendapatkan kedudukan tadi, belajar untuk gaji bagus, ataupun kita belajar contohnya dah kerja, kalau nak naik pangkat kena sambung belajar, nak naik pangkat kena sambung belajar. Kita pun belajar, belajar tu tak ada masalah, tapi niat tu kalau niat ni tak ada siapa yang tahu kan, kita sendiri je yang tahu apa niat kita. Jadi kalau ada orang tiba-tiba sambung belajar sebab nak naik pangkat, kita sangka baik lah. Mungkin dia belajar memang ikhlas kerana Allah. Cuma naik pangkat tu satu bonus untuk dia. Kita sangka baik pada dia. Cuma kalau untuk kita, kita jangan sampai kita betul-betul menuntut ilmu untuk mendapatkan pangkat dunia, ataupun untuk mendapatkan harta. Bila kita naik pangkat, gaji makin besar. Bila gaji makin besar, kita seronok. Jadi maknanya kita menuntut ilmu, kita belajar untuk dapatkan harta dunia, ataupun nak dapatkan sanjungan. Manusia sanjung pangkat, misal kalau belajar tinggi-tinggi dapat gelaran doktor. Bila gelaran doktor ni orang sanjung tinggi. Bila tak ada doktor, orang tak pandang. Profesor orang pandang tinggi. Tak ada profesor, orang tak pandang. Maksudnya kita nakkan gelaran tu, kita nakkan title tu untuk dipandang manusia, untuk mendapatkan pangkat di sisi manusia. Ni semua Allah tak pandang ni, tak cium bau syurga. Ataupun mungkin ada orang yang belajar, datang kelas-kelas pengajian untuk orang kata kita alim. Orang kata kita tahu semua benda. Supaya orang semua tabik spring dengan kita. Kata kita ni hebat, semua benda kita tahu, macam-macam ilmu kita tahu. Ataupun kadang-kadang kita nak berbangga dengan manusia. Oh, kita ni ada ilmu yang tinggi.
bahawa kita ni ada ilmu yang lebih daripada orang lain. Na'udzubillah. Dan kadang-kadang juga kita menuntut ilmu, kita datang kelas-kelas pengajian, kita belajar, kita baca buku semua hanya semata-mata untuk berdebat. Kan? Itu pun satu yang dikatakan sebagai tidak akan mencium bau syurga sama sekali. Bau syurga ni bukannya kita duduk depan pintu kita bau, bukan macam kat kedai-kedai kita kat Malaysia ni, kalau kita masuk shopping mall wangi gitu kan. Dah masuk bau-bau wangi, syurga tak masuk lagi. Bukan depan pintu, dia sejauh perjalanan, ada yang ulama yang mengatakan 500 tahun perjalanan kita dah bau dah wangi tu. Saya ingat kita keliling dunia 500 kali pun tak makan masa 500 tahun perjalanan. Kan? Ini maksudnya jauh kan? Ya, sangat jauh kita dah boleh cium bau syurga. Maknanya sekarang dikatakan tidak akan cium bau syurga, dengan makna kata kita sangat jauh daripada syurga 500 tahun perjalanan. Nak cerita 500 tahun perjalanan entah jauh mana gitu. Ada yang kata